Boleh? Di akhirat nanti. Ya. Kita tengok surah Al-Kahfi ayat 45 pula. Ayat 3 apa? Tentang Muqtadir Jadi Muqtadir ni keputusan takdir yang terakhir sekali. Dia cerita akhirat, Muqtadir. Muqtadir ni sifat Allah ni berlaku nanti ke akhirat. Inilah kesudahan takdir. Ke mana pergi tempat dia? Di sana atau sini. Akhirat, syurga ke, neraka ke, ni cerita. Yang ini yang sedang berlaku sekarang, Qadir Allah ni. Dan Allah ini tentang sifat dia. Sifatnya apa? Qadirun, sangat maha berkuasa, tak ada siapa boleh menentangnya. Dan Muqtadir kesudahan tentang takdir manusia nanti, dia ada penaman. Bila? Tunggu hari akhirat. Kita tengok dalam surah Al-Kahfi ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 45. Jangan ajak. 45. Ayat 45. Ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Okay. Dan wadrib lahum, Allah telah buat perumpamaan untuk mereka ni. Perumpamaan apa dia? Kehidupan dunia ni. Dunia ni sebenarnya macam apa? Sebagaimana air yang kami turunkan ni dari langit. Lalu air itu bercampur aduk di dalam ni, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya di bumi, di atas muka bumi. Lalu tumbuhan tu akan kembali apa? Hancur, kering, hilang begitu saja dan ditiup angin, hilang, bersepai. Itulah kita nanti ni. Ni nanti akan hilang bersepai. Macam tadi ditiup angin dan akan tukar bumi yang baru. Itu yang sebenarnya. Dan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah ini di atas segala sesuatu apa? Akan memutuskan kesudahan takdir itu nanti. Semuanya akan lenyap. Akan menerima keputusan yang paling mutlak. Sekarang ni takdir ni sedang berjalan ni, kita ikut ketetapan. Ini cerita tentang apa dia? Ni. Apa dia? Ketetapan dunia ni. Apa kita kena buat sekarang? Ikut apa? Takdir Allah ni. Ikut ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Kat dunia ni. Kita dah ikut apa? Surah
Naam. 255. Satu. 55. Naam. Surah 6 kata 14. Bukan 115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Ini cerita Allah cerita supaya kat dunia inilah kita nak kita jadi ni. Patutkah kita cari ilah selain Allah sebagai hakama, sebagai hukum dalam nak menentukan hidup kita ni baik ke buruk ni? Cari yang lain. Tapi bukan Allah, bukan ikut ketetapan yang Allah telah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan, kat mana tempat dia? Iaitu melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasul tu. Wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitab. Kitab ini telah mufassalah, menjelaskan segala-gala. Ini takdir yang apa? Soalan bocor dah. Quran ni soalan bocor dah kepada kita ni. Apa yang nanti nak sampai sini nanti? Apa yang berlaku nanti kita ni? Soalan dah bocor. Kenapa tak nak ikut jalan ni? Nak ikut jalan, nak cipta jalan sendiri. Kenapa? Tak nak ikut Rasul, nak cipta jalan sendiri. Kenapa? Faham? Sedangkan boleh ke kita nak keluar daripada ni? Tak boleh. Semua yang di bawah kuasa dia dah. Dia tetap, sebab tu dia sayang kita ni. Ikut sajalah. Tapi maknanya cinta dia. Dia rasa dia boleh sendiri-sendiri tanpa paduan daripada Allah. Jadi Allah kata, dan orang-orang yang telah mengikut Ataina, dan kami telah berikan mereka kitab ini, mereka tahu, ni orang yang beriman, bahawasanya dia adalah penurunan daripada Allah, yang mana ia adalah hakiki, yang benar, hak. Dan fala takunan minal mumtarin, maka kamu juga janganlah ragu dengan hal ni. Kita ikut. Jadi di dunia ni tugas kita ikutlah jalan Allah dan Rasul ni. Jangan ragu-ragu. Inilah apa? Sebab apa? Semua ni dalam pengetahuan Allah. Maka Allah ni bagi sebahagian ni untuk kita ikuti ni, supaya jalan itu selamat dan kembali kat dia juga nanti. Sebab itu dalam surah seterusnya, ayat seterusnya, dan benda ini tak akan berubah. Takdir ini tak akan berubah. Kita sambung. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnalah kalimat Rabb engkau. Apa kalimat Rabb engkau? Kalimat kalamullah, Al-Quran. Kalimat maknanya satu, kalam maknanya banyak. Ayat-ayat Quran ni sebut kalamullah. Telah sempurna kalamullah ini, yang kita boleh baca dan kita tahu apa bakal berlaku. Jika kita buat ini, kita dah boleh dah tahu nanti begini. Sebab tu nanti kita tengok last sekali
Siapa yang tak nak ikut ni hari ni, yang dia rasa dia boleh kuasa sendiri, kan, dia akan menyesal. Lalu la mubaddila, dan sifat tak ada yang Allah telah bagi kepada kita ni sidqan wa adla, dan ia benar dan adil sebenarnya. Benar dan adil, benar lagi adil. La mubaddila li kalimati, dan dia tidak akan ubah ketetapan ni, kalimat-kalimat yang telah dia turunkan beritahu kita ni. Wa huwa as-sami'ul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini Allah telah tetapkan. Jadi ini untuk di dunia. Allah ni Qadir, Maha berkuasa ni. Dalam segala urusan kita, nak beri kita rezeki semua ni, Allah sudah lakukan benda ni. Cuma apa kita kena buat pula? Usaha dan ikut apa? Ikutlah ketetapan Allah, ikut kebenaran tu. Jangan usaha yang buruk. Sebab Allah beritahu dalam ni, kalau kamu buat yang buruk, kamu nipu, apa berlaku? Nasib dia begini, kan? Dan kita tak boleh mengatasi kekuasaan Allah. Allah ni Maha berkuasa. Di mana nanti kesudahannya nanti ni, Allah akan letakkan kita di kita tengok dalam surah Al-Mulk ni. Kita lompat sikit ke bawah surah Al-Mulk. Lepas dia cerita pasal Qadir, kalau kita antaranya ayat 6, 8 6, 7, 8 sampai 10 tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca daripada 6 lah, 6. Daripada ayat 6 ya. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang ingkari apa? Ingkari ketetapan Allah ketika di dunia dulu, nanti lepas habis nanti ditetapkan dia apa keputusan dia? Azab jahannam. Neraka jahannam. Jahannam ni maknanya gelap dan dalam. Nanti kita bincang lagi detail ni cerita neraka ni. Jahannam maknanya gelap dan dalam. Ini mana neraka, tapi sifatnya gelap dan dalam. Neraka lain, sa'ir lain, bakaran-bakaran. Kita dah bincang nanti. Jahannam ni maknanya gelap dalam. Itu sifat. Dalam dia maknanya macam mana? 70,000 tahun batu, sebuah batu jatuh belum sampai dasar. Tak tahu 70,000 tahun tu kira tahun di sisi Allah ataupun kita. Kalau kita 70 tahun. Jadi kalau di sisi Allah 1 tahun 1000. Nanti hari sana 1 hari 1000 tahun, maknanya 70,000 tahun lah kalau kira hari tu. Kalau kita kira hari biasa pun 70 tahun pun dah lama dah kan. Nak sampai ke dasar batu tu, kedalaman dia makan masa 70 tahun. Dan dia apa? Gelap. Maknanya gelap macam mana? Gelap ni maknanya kita pun tak tahu mana nak minta tolong, tak ada. Tak ada siapa pun, tak nampak, gelap. Yang tu nanti kita tengok. Jadi itu, dan inilah apa kata? Wabi isal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Tempat kembali yang sungguh buruk. Jadi sekarang ni Allah beritahu ni, kenapa dia beritahu? Dia sayang kita dah, dia cakap ni. Betul tak? Dia cakap ni sekarang, dia cakap ni seburuk-buruk tempat kembali. Takkan kamu nak kembali ke tempat buruk? Tak nak. Okey, kemudian dia kata, dia dah cerita ni, di Quran ni, benda ni dia cerita awal. Nampak tak? Skrip dah awal cerita supaya apa? Bersedia. Kemudian ayat 7. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu fiha, apa maknanya?
Pada lempar kan. Setiap kali mereka ni di ulku mana ya? Lempar Apa? kan. Ulku? Lempar. Kita kalau anak kan kita nak lempar. Yang kita selalu lempar apa? Kucing. Sampah. Ini tak penyayang kan? Yang kita selalu lempar apa? Sampah. Faham? Jadi yang ni memang patut lempar sebab apa? Umpama sampah yang tak berguna dah, lempar lah. Itu. Faham tak? Ulku. Orang pakai perkataan ulku. Sikit boleh? Nampak? Bila dia setiap kali ulku fiha, apa dengar? Bila dah lempar, sami'ulah apa? Mereka yang kena lempar akan dengar apa? Baginya apa? Nya itu balik pada neraka itu. Mereka mendengar bagi syurga, bagi neraka itu. Neraka itu ada apa? Syahiqan ni apa? Suara siapa? Deruman. Suara siapa ni? Suara neraka. Suara neraka. Boleh faham tak ni? Pernah pergi klinik nak injek. Pergi klinik kita nak injek ni kan, nak cabut gigi dengan orang meraung. Takut tak? Dengan orang meraung takut tak? Masa tu balik terus. kan? Kita punya giliran ni apa ni? Itu orang meraung kan? Orang, doktor bukan klinik tu meraung. Doktor tu pesakit meraung kan? Ini bayangkan kita kat dalam kali klinik tu bugar meraung macam mana? Boleh ini Allah menjadikan ni. Neraka tu meraung. Faham? Ya, neraka itu meraung. Faham? Jadi neraka ni dia ada perasaan ke tak ada? Ada perasaan. Dia ada perasaan. Jadi kenapa meraung? Wahiyat tafur, sampai dia nak dia menggelegak. Jadi neraka ni bila dah ada mangsa dia akan aktif. Rasa takut tak bila kita faham tu? Dia macam tu, memang dia tengah tunggu lah. Dan dia marah. Takkan nak marah dengan bakar dengan kasih sayang? Tak. Dia takkan marah dengan bakar dengan kasih sayang. Ni ketika ni ceritanya. Kadang-kadang dia menggelegak. Okey. Jadi kemudian ayat 8, baca ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampirlah. Apa dia? Dia pecah. Apa maksud? Betul. Orang kalau marah, kita kalau marah apa jadi? Marah sangat ni, pegang cawan kaca ni, apa jadi? Baling kan? Baling ke, pecah ke, hantuk kepala ke, tiba siku ke. Begitu, maknanya apa ni? Air neraka ni ditakutkan sangat dengan neraka yang dahsyat ni. Bayangkan. Tapi manusia dia takut apa sekarang? Kenapa dia tak takut neraka yang dahsyat ni? Allah cerita awal supaya kita, ya Allah, ini ketakutan yang tak boleh teramat, tak boleh bayang. Tak pernah jumpa takut yang macam ni. Tapi manusia sanggup dia jumpa takut macam ni bila dia abaikan Quran. Bila dia abaikan perintah Allah ketiga sekarang. Allah cerita awal lah. Kita tak faham, tak peduli, kita tak rasa. Kita baca ni, ini sebenarnya ayat dia. Allah kata apa? Allah ni memiliki semua, kan? Dalam ayat tu kan? Dan segalanya di bawah tangan dan dia maha berkuasa. Jadi hampirlah sampai dia nak terpecah, maknanya begitu sekali ubat-ubat ni keluar. Kalau kita tengok orang tu kan masuk penjara, tengok memang dia tengah geram dengan kita pula, habislah aku ketika tu. Ini bukan ini neraka tu sendiri. Kenapa? Ghaiz, kerana marahnya. Marah. Kemudian kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan ke dalamnya faujun. Faujun ni mana ya? Sekelompok manusia. Jadi dia akan lemparkan ikut dia punya kesalahan. Jadi kita ni kalau kaki bawang, dia akan dikumpulkan dengan para ahli bawang saja. Dan dia akan dikelompokkan, dia akan lempar sekali.
Buat faham? Kaki riba dia akan dikumpulkan sekali dan dia akan lempar. Itu kata ulama macam tu. Juga ada juga dikata dikumpul ikut kaum Firaun, kaum Nabi Hud itu. Ada yang itu dan ada juga dari segi bentuk kesalahan. Wallahu a'lam. Itu ada dua. Ramailah. Dan setiap kali lempar, kullama tu, setiap kali campak tu nanti soalan ni akan ditanya. Apa dia? Khazanah apa? Khazanah ni penjaga neraka itu. Penjaga neraka. Nanti kita cerita detail penjaga dia, sifat dia macam mana. Jadi apa dia kata? Alam ya'tikum nadhir, tak pernah ke datang kepada kamu pemberi peringatan, nadhir? Tak pernah datang ke dulu? Tanya. Tak pernah datang ke orang yang cerita ni? Tak pernah datang ke? Tak pernah datang ke Quran. Hari ni boleh tak orang menafikan dia tak tahu Quran itu kitab pedoman? Ada tak? Hatta orang kafir hari ni semua tak ada alasan lagi dah. Semua boleh, kalau nak cari kebenaran, cari je, boleh search je, jumpa. Kan? Itu dia punya pintu awal dia. Jadi tak ada alasan nanti manusia ni nak berujar depan Allah jika itu. Dan dia akan tanya, tidakkah datang kepada kamu ni pemberi peringatan? Soalan ni berguna ke tak? Berguna. Ketika ni berguna. Ni sekarang ni soalan yang ditanya sekarang yang kena lempar, berguna ke tak? Malaikat dia tanya. Apa nama malaikat tu? Malik. Malaikat Malik ni dia dan juga Zabaniyah lah dan nama kan. Dia ni dicabut rahmat. Faham? Ni tak ada rahmat walaupun 0.001% tak ada rahmat kat dia. Ni apa kerja? Memang bengis saja. Tak ada pun kerja kesian pula tengok, tak ada. Dia memang kerja tu je. Tak ada rahmat langsung. Itu bezanya di dalam neraka ni. Dan dia akan tanya apa? Tak pernah datang ke pemberi peringatan ni? Datang, dia tanya soalan tu sebab apa? Tanya sebab apa? Kalau kita tengah kena denda tu kan, tengah kena apa ke? Polis kan nak saman kita. Tak nampak ke tadi tu kena ada signboard? Takkan tak nampak ke? Perli sebenarnya, menyakitkan hati je. Mental je. Mental. Itu je. Soalan dia tak berguna dah. Tapi mereka jawab apa? Ayat 9. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Jadi mereka jawab, bala qad ja'ana nadhir. Benar, memang telah datang pemberi peringatan. Nadhir ni maknanya bukan Bashir, ada dua peringatan, ada dua jenis. Satu Nazir, satu Bashir. Tapi dalam ayat ni semua Nazir je. Kenapa? Nazir sebab apa? Memang takkanlah orang buat salah nak kata baik pula, nak bagi tak apalah, curi lagi, tak apa nanti saya bagi hadiah. Kan? Mesti bagi tahu, kau curi, kan? Mesti bagi benda yang ancaman. Orang buat salah kena bagi ancaman. Itu dia Nazir. Jadi telah datang kepada kami Nazir. Nazir ni dia Nazirun, dia bukan khusus. Maksudnya apa? Nazir ni kata ulama, apa dia datang antaranya? Pertama, ayat Quran, peringatan ini yang utama. Tapi sampai ulama kata apa dia? Syaibah. Nazir juga syaibah apa? Uban ni termasuk Nazir. Perasan tak sebenarnya? Banyak tak Allah bagi peringatan kat kita, kita tak perasan. Nazir ni termasuk sekecil-kecil benda sebenarnya itu peringatan. Tapi bila ingat nanti, ketika nanti kat sana pun nanti dia beritahu, dia akan kata. Jadi dulu dah banyak datang lah, macam-macam bentuk peringatan Allah bagi. Kawan saya meninggal sebelah, apa semua macam-macam lah bentuk. Saya sakit lah, apa semua. Itu nama dia Nazir. Macam-macam dah datang, tapi kami semua dustakan. Bahkan kami kata apa pula? Allah tak ada turunkan apa-apa. Nazzalallahu min syai'. Kami tak percaya dengan apa yang Allah turunkan, tak pedulikan. In antum illa fi dhalalin kabir. Saya tuduh lagi orang yang sibuk tu lagi apa? Kamu ni sebenarnya sesat betul. Dituduh orang yang bagi ingat tu pula sesat. Macam tu. Kolot.
Macam itulah alasan. Lalu dia akan mengaku apa? Ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, kalaulah dulu kami ni dengar. Maksud dengar apa? Dengar kata, dengar ikut, taat. Dengar faham lah. Ada kan banyak dengar tapi tak dapat apa-apa. Dengar. Dan dulu kami guna akal. Rupanya kami sedar sekarang ni, kami mengaku dulu kami ni macam tak ada akal. Macam tu dia kata, nak kilo ni kami dulu tak guna akal. Soalan macam tu. Dia menghina diri dia ketika ini. Lalu ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami termasuk dalam penghuni ini, neraka yang menyala-nyala. Jadi ini Allah sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakallazi biyadihil mulk, maha berkat Allah yang mana di tangannya semuanya, semua apa? Semua kerajaan. Sekarang ni kerajaan apa? Allah bagi kita boleh pilih. Ini kerajaan dunia, langit dan bumi. Kita duduk di bumi. Kita dah bincang ayat pertama, kerajaan apa? Ada dua kan? Dunia dengan akhirat. Dunia ada langit dan bumi ini. Dan juga kerajaan akhirat ada dua saja, apa? Syurga dan neraka. Ini kesudahan. Okey ya, cukuplah. Nanti kita sambung lagi tentang kerajaan langit yang Allah cipta. Ayat ke berapa? Belum lagi, kerajaan dunia depan ni, iaitu tentang allazi khalaqal mauta. Itu ceritanya. Kita masuk bab nanti insya-Allah. Ayat 2 insya-Allah. Jadi ingatlah takdir ni Allah dah bagi tahu belum sebenarnya? Story kita ni, cerita kita Allah dah bagi tahu belum? Dah, melalui apa? Rasul dah cakap. Rasul dah bagi tahu. Itu yang Allah nak kita tahu. Yang tak nak kita tahu, kiamat tadi itu tak perlu ambil tahu. Itu semua di bawah urusan Allah, tak perlu sibuk. Yang kita kena sibukkan, kita akan bincang nanti ayat kedua. Itulah dia insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza jama'na jama'na wa tafarraqna ba'di tafarraqna kuma wa ma inna na'udzubika min al-arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.